Kita kembali mengadakan kuliah kita seperti biasa. InsyaAllah kita akan sambung dalam topik ataupun tajuk yang baru. Ini antara tajuk yang penting yang mula masuk kandungan utama kitab Tauhid, iaitu hukum akal. Jadi kitab Tauhid ini dia ada dua kandungan utama yang akan kita bincang. Yang pertamanya ialah hukum akal sebagai wasilah ataupun perantaraan yang kita akan guna ketika mana kita membincangkan subtopik yang kedua. Kandungan yang kedua dalam kitab Tauhid mana-mana pun dia akan membincangkan ciri-ciri ketuhanan. Selepas ciri ketuhanan ini dia ada 6 paksi ataupun 6 rukun. Semuanya dibincang di dalam kitab Tauhid kita ini. Jadi sebelum nak membincangkan 6 dasar iman ataupun rukun iman, maka tajuk permulaan, antara tajuk penting kitab Tauhid mana-mana pun akan memulakan dengan hukum akal. Kenapa kita kena tahu hukum akal? Kerana nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini ataupun nak mengenal Nabi ini, dia melalui perantaraan akal. Jadi akal lah yang akan menentukan, yang akan memutuskan setiap ciri yang ada pada diri Allah dan ciri yang ada pada Nabi, ataupun dia panggil ciri kenabian dan ciri kerasulan, yang akan memutuskan ataupun diputuskan oleh akal yang waras dengan dibimbing oleh panduan syarah. Sebab itulah orang yang tidak sempurna akal, maka tidak menjadi tanggungjawab kepada mereka untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menjadi kesalahan kepada orang gila ataupun orang tak sempurna akal, bodoh. Tidak menjadi kesalahan sekira mereka tidak mengenal ciri-ciri ketuhanan dan ciri-ciri kenabian, ataupun ada 4 lagi dasar iman. Tak menjadi kesalahan kerana mereka tidak mempunyai syarat. Sebab itu saya sebut di awal dulu, nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini ada 2 syarat utama. Pertamanya sempurna akal, yang keduanya ialah bimbingan wahyu. 2 ini barulah sempurna pentaklifan ataupun tanggungjawab dia mengenal Allah. Sekiranya dia ada satu sahaja, maka dia tak wajib mengenal Allah. Apabila dua-dua dia ada, maka wajib dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, wajib dia tahu maklumat tentang ketuhanan dan kenabian. Apabila dia sempurna akal dan ada wahyu, bimbingan wahyu ataupun ada syariat, maka wajib ke atas dia, dipaksa ke atas dia untuk kenal Allah Ta'ala. Sekiranya dia gila, wahyu ada pun tak wajib, ataupun wahyu ada ataupun dia tak gila tapi wahyu belum diturunkan, juga tidak menjadi kesalahan ke atas mereka seperti orang jahiliah. Putusnya syariat Nabi Ismail alaihissalam, lebih kurang khilaf ulama, setengah ulama mengatakan 450 tahun baru bangkitnya Nabi kita. Maka tempoh ini dipanggil tempoh fitratuz zaman, maka tidak menjadi kesalahan kepada mereka tidak mengenal syariat dan tidak mengenal Tuhan. Sebab itulah dipanggil zaman jahiliyah. Baik, kita terus kepada muka surat yang ke-11, iaitu tajuk dia huraian yang keempat pada menyatakan hukum akal. Huraian yang ketiga hukum adat, huraian yang kedua hukum syarak. Baik, hukum adat, hukum syarak itu sebagai tambahan kepada kita sahaja. Adapun yang menjadi topik pentingnya ialah hukum akal. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Bermula huraian yang keempat pada menyatakan hukum akal. Bermula makna hukum akal itu. Bermula makna hukum akal itu. Jadi kita akan bincang dalam tajuk ni tuan-puan. Yang pertamanya ialah makna hukum akal. Yang keduanya ialah pembahagian hukum akal. Hukum akal ini ada 3 pembahagian hukum akal: wajib, mustahil dan harus. Dan paling penting kita nak tahu makna dia dan cara kita nak apply dia. Kalau kita tahu secara academician, macam kita sekolah rendah, sekolah menengah, kita dah hafal wajib, mustahil, harus, tapi dari segi aplikasi ataupun praktis kita tak tahu nak guna, maka kita belajar peringkat kita lebih kepada penaplikasian ataupun praktis, macam mana cara kita nak guna hukum akal ini bila. Baik,
Huraian yang keempat pada menyatakan yang fi bayani hukum akal. Bermula tu ini dia punya dipanggil dalam kitab Turas dipanggil ini antara simbol. Ini antara simbol kita boleh kenal dari sudut grammar bahasa Arab. Berdasarkan cara pengenalan menggunakan simbol penterjemahan. Ini antara keunikan dan ketinggian nilai bahasa Turas, bahasa kitab lama. Kenapa? Kerana dia tidak meninggalkan nilai-nilai grammar yang ada di dalam setiap ayat. Maka orang dulu, para ulama kita merumuskan simbol-simbol tertentu untuk mengenal pasti setiap tata bahasa Arab. Maka di sini kita tahu bahawa bermula ini kita dah cam, iaitu tanda mubtada. Maka kita akan cari di mana khabar dia. Tapi oleh kerana kita konsep pengajian kita ni pengajian umumi, maka kita akan tinggalkan dari sudut gaya bahasa Arab. Kalau kita belajar intensif, maka kita akan rakunkan kedua-dua, iaitu konsep tata bahasa, dan yang keduanya ialah huraian ataupun pendetailan. Tapi kita belajar cara kita terus kepada target kita, iaitu untuk memahami tentang ciri ketuhanan melalui perantaraan akal. Kita akan tahu bagaimana akal kita akan decide. Itu kita nak tahu. Bermula makna hukum akal itu ialah keputusan yang memutus oleh seseorang. Seseorang itu maknanya oleh, dia ada fa'il di situ. Ialah keputusan, ialah tu dia panggil khabar, ialah keputusan yang memutus oleh seseorang dengan akal fikiran yang membetuli bagi perkara-perkara yang difikir itu. Ini terjemahan bahasa dulu, tuan-tuan. Baik, dalam segi bahasa kita, dia kata hukum akal itu, kita nak tahu apa makna hukum akal. Dari segi sepitah lalu, kita tak panggil mendetailkan satu persatu. Kalau kita detailkan satu persatu, kita akan tahu hukum apa dia, akal apa dia. Tapi kita nak terus secara umum, apa makna hukum akal. Jadi kalau kita tahu sebelum daripada ni, hukum syara' iaitu hukum ataupun ketetapan. Hukum tu makna ketetapan, isbatun amrun bi amrin au nafyuhu anhu, tu makna hukum. Ketetapan yang digubal, yang dibuat oleh syari', yakni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita panggil hukum itu syara'. Kalau nisbah penggubal itu Allah taala, maka kita panggil peraturan itu peraturan syara' ataupun hukum syara'. Itu dipanggil hukum syara'. Kalau hukum adat, nisbah kebiasaan berlaku sekitar ataupun kebiasaan berlaku dalam hidup kita, pengulangan berlakunya, pengulangan yang sama melebihi 2 kali, maka kita akan menetapkan suatu keputusan yang sama. Itu dipanggil hukum adat. Biasanya orang makan mandi, dia akan basah. Biasanya kena api, terbakar. Biasanya kita makan, dia akan kenyang. Maka kenyang itu rizat kepada adat. Siapa yang menentukan, dia panggil adat yang membuat keputusan. Baik, adapun hukum akal dia berbeza sedikit. Bukan akal yang menggubal undang-undang, bukan. Ini tempat dia beza sedikit saja. Kalau syara' yang syari' dengan makna syari' hakiki, dengan makna Allah Subhanahu wa taala yang menggubal undang-undang. Wajib syara', wajib solat, siapa yang gubal ataupun tetap undang-undang wajib, itu Allah taala. Sebab tu dipanggil wajib syara', penetapan yang dibuat oleh Allah, maka kita panggil wajib syara'. Adab, wajib adab itu ketetapan, keputusan yang dibuat secara biasa berulang berlaku. Tetapi beza dengan akal, bukan akal yang memutuskan, bukan akal buat undang-undang, tidak. Akal hanya support, akal hanya menyokong berdasarkan realiti yang berlaku. Sebab itulah hukum akal dia perlu kepada bimbingan wahyu. Kalau tidak ada wahyu, tidak ada panduan syara', maka dia hukum tak kena. Kalaulah kita tidak ada akal sempurna, genius, pintar, tetapi tidak ada panduan wahyu, dia tak belajar ilmu mengenal Allah, dia akan hukumkan ciri kenabian, ketuhanan tak membetuli dengan realiti. Realiti apa? Realiti syara', bukan realiti yang berlaku mengikut uruf, tidak. Seperti mana?
Contoh, akal ini dia akan menyokong, menia, menyungguh. Itu bahasa lama. Menyokong, menia, menyungguh perkara yang sungguh, perkara yang real. Mengikut apa? Realiti yang berlaku. Contoh sebelum kita mula. Allah, ciri yang ada pada Allah Ta'ala ini dirumuskan oleh Abu Hasan Asy'ari ada 13 contoh. Masuk Maturidi dia tambah 7. Maka bagaimana akal kita nak apply hukum akal? Bagaimana akal nak menghukumkan apabila orang tanya kita? Allah Ta'ala ini bersifat dengan sifat qudrah. Satu daripada 13 ciri yang ketujuh yang ada pada Allah. Nama ciri ini, nama dia qudrah. Allah sebut dalam Quran qadirun. Qadirun dengan isi fa'il. Qadirun dengan wazan fa'ilun, fa'ilun. Qudrah, asal daripada qudrah. Apa akal kita nak putus? Yang kata ciri yang ada pada Allah Ta'ala itu nama dia qudrah. Maka peranan akal dia kena putus mengikut realiti, decide mengikut realiti yang sebenar. Kalau akal yang dibimbing oleh wahyu, dia akan memutuskan mesti ada pada diri Allah sifat yang bernama qudrah. Maka mesti ada, itu adalah keputusan yang dibuat oleh akal. Adakah akal gubal sendiri? Tidak. Dia hanya menia benda yang dah real berlaku. Kalaulah seluruh manusia, para ulama mengatakan kalau seluruh manusia di atas dunia ini tidak beriman, maknanya tidak mengiyakan Allah bersifat dengan qudrah, dia kata orang lain ada qudrah. Qudrah ni makna perkuasa yang ada pada Allah yang membolehkan Allah berkuasa. Allah berkuasa tu tuan-puan bukan dengan diri dia, tidak. Kita akan bincang akan datang. Dia boleh menjadikan kita bukan dengan diri dia, tapi dengan sifat yang ada pada diri dia. Itu beza di sunnah dengan Mu'tazilah dan dengan Jabariyah. Beza di situ. Tepat yang paling dia panggil perbezaan yang utama di antara ahli sunnah dan Mu'tazilah, sebelum daripada ahli sunnah Mu'tazilah, ialah pegangan kita, kepercayaan kita, iman kita. Allah ni berkuasa dengan ciri yang ada pada diri dia. Dia bukan berkuasa dengan diri. Tapi Mu'tazilah kata Allah berkuasa dengan diri dia. Sebab Mu'tazilah metodologi dia beriman dengan ciri, dengan diri, dengan zat. Mu'tazilah kata Allah Ta'ala melihat bukan dengan sifat pelihat, tetapi dia melihat dengan diri dia. Itu beza di antara kita dengan ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Baik. Maka kita nak contoh, bagi contoh apa peranan akal kita. Dia bukan menggubal undang-undang, dia bukan menggubal keputusan mengikut akal, tidak, tetapi mengiyakan. Ia itu menurut panduan syarak. Sebab itu dia ada panduan. Sebab itu nak sebut wujubun wajibun, istihalatun mustahilatun, ataupun wujubun wajibatun, ataupun jaizun, jawazun jaizat. Itu semuanya akal yang akan putuskan berdasarkan real. Akal hanya menyokong saja benda yang dah ada. Kenapa? Kerana benda tu akal sokong ataupun tidak, akal iya ataupun tidak, tetap Allah bersifat qudrah sampai kiamat, selama-lamanya. Walaupun seluruh manusia kata Allah Ta'ala ini tak ada sifat yang bernama qudrah, tidak ada qudrah bagi Allah, tetap Allah ada qudrah. Maka kita nak mengiyakan ia itu, kita akan belajar sekejap lagi pembahagian dia. Makna wujud tu apa dia, makna mustahil tu apa dia. Iaitu kita mengatakan mesti Allah bersifat dengan pelihat, sebab tu dia boleh melihat. Innallaha sami'un basirun. Innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala ini basirun. Sebab itulah penterjemahan ulama kita, dia basir, maha pelihat. Sebab wazan fa'il. Dia bukan melihat biasa, tetapi segala-galanya dia boleh melihat benda yang mungkin kita akan belajar. Baik, settle. Jadi kesimpulan tuan-puan, hukum akal ini sebelum kita terjemah makna dia, sebelum kita bagi makna. Jadi hukum akal ini
Apa dia? Kesimpulan kita kena tahu hukum akal ini dia bukan membuat hukum. Seperti mana hukum syarak, Allah gubal. Seperti mana hukum adat, adat yang tentukan berdasarkan pengulangan. Tetapi hukum akal tidak. Hukum akal dia menyokong, menyungguhkan benda yang dah sungguh, mengiyakan benda yang real berlaku. Contoh tuan-puan, sebelum kita bagi makna hukum akal. Kita kata ini air. Ini warna tisu ini warna putih. Tisu ini warna putih. Akal kita nak hukum tisu ini warna putih. Kita kata tisu, maka kita buat keputusan. Kalau orang tanya kita tisu ini warna apa, maka kita akan jawab tisu ini warna putih. Baik, kalaulah kita tak kata putih, tetap tisu akan putih. Kenapa? Kerana kita buat keputusan mengikut real. Mengikut real yang realiti yang sebenar. Walaupun kita tak kata tisu ini, kita kata hitam, tetap dia akan putih. Bukan kita create, orang panggil keputusan baru, tidak. Kita hanya menyokong, mengiyakan benda yang real. Kalau orang tanya kita Allah Ta'ala ini ada ataupun tidak, hukum akal mengatakan Allah Ta'ala ni mesti ada. Maka mesti itu bukan ada. Ada ni kita tak kata mesti, kita tak kata mesti ada pun Allah Ta'ala ada. Maka mesti di depan itu, itulah dia peranan akal. Allah Ta'ala ini mesti ada. Kalaulah orang kita kata Allah tiada, tetap Allah Ta'ala ini ada. Maka wujubnya di sini, kita akan bincang sekejap lagi, wajib ini ataupun wujubun wajibat ialah ada. Itu mesti ada. Adapun ada itu dia panggil wajibun, mesti itu dia panggil wujubun. Baik, settle. Dia punya konsep dulu. Baik, tengok makna. Makna hukum akal itu ialah keputusan yang memutus, yang diputuskan oleh akal, oleh seseorang dengan akal fikiran. Ataupun bahasa ringkas kita panggil keputusan yang diputuskan oleh akal, yang membetuli. Yang membetuli ini yang menepati dengan realiti yang difikir itu. Maksud apa? Maksudnya membetuli bagi perkara yang difikir itu, yang menepati dengan realiti yang sebenar. Itu dia panggil hukum akal. Akal hanya mengikut ataupun menetapkan berdasarkan realiti yang sebenar. Baik, dan hukum akal itu 3 perkara. Ini yang antara benda yang penting. Sebab tanggungjawab kita mengenal Allah Ta'ala, tuan-puan, dia simple sahaja. Yang Allah sebut dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang menjadi, dia panggil ayat yang pembukaan. Ayat pembukaan di dalam kitab Tauhid. Para ulama kita membuka ayat kitab Tauhid dengan introduction dia, fa'lam annahu la ilaha illallah. Iaitu ayat penegasan, perintah supaya kita mengenal Allah Ta'ala. Maka di sini kita kena tahu. Jadi kenal Allah Ta'ala ini kita kena tahu dia punya konsep dia. Macam mana cara untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kaitan dengan hukum akal. Sebelum kita nak bincang, hukum akal ini ada 3. Apabila kita tahu konsep umum, tuan-puan, kita akan faham sebab cara kita nak guna pembahagian 3 ini, apa sebenarnya kita nak guna wajib, mustahil dan harus. Kita kena tahu konsep pengenalan terhadap ketuhanan dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah ini ditafsirkan oleh para ulama dengan beberapa angle tertentu, dari sudut-sudut tertentu. Dia ada pentafsiran dia. Fa'lam dengan makna apa? Dengan hendaklah kamu tahu, dengan makna fatlu hatta ta'lam. Hendaklah kamu belajar sehingga kamu tahu. Dia panggil perintah mengetahui, perintah kenal ini dia panggil perintah wajib syar'i. Kalau pendetilamnya, fa'lam itu dia panggil perintah wajib syara'. Kenal itu wajib syara'. Bukan belajar. Inilah orang yang genius, tuan-puan, dia akan argue kepada kita. Dia buat argument, dia kata belajar mengenal Allah ni tak wajib. Betul.
Yang wajibnya ialah mengenal Allah Ta'ala. Sebab itulah ulama kita tafsir detail di sini, fa'lam ini wajib syara'. Kenal itu wajib syara'. Diri, perintah mengenal itu dia panggil wajib syara'. Tetapi proses untuk kenal, proses untuk kenal ini melalui jalan belajar. Maka belajar itu dia panggil wajib wasilah. Dia panggil jalan untuk mengenal Allah wajib apa? Wajib wasilah dia panggil. Kenapa? Kerana jalan untuk belajar itu wasilah untuk kenal Allah. Sedangkan Allah perintah kenal, Allah Ta'ala tak perintah dalam bentuk yang direct belajar. Allah tak kata fatlubul ilma hatta ta'lam. Fatlubul ilma itu ditafsir oleh para ulama. Fa'lam, dia menafsir fa'lam. Kenapa? Kerana nak kenal, nak tahu maklumat Tuhan, ketetapan ketuhanan, kena melalui jalan belajar. Dia panggil kenal Allah Ta'ala melalui dua cara, tuan-tuan, dua jalan. Cara pertama dia panggil kasbi, iaitu usaha. Macam tuan-tuan, macam kita berusaha tinggal rumah, datang ke surau, datang ke mana tempat untuk mencari maklumat tentang Tuhan sehingga kita kenal. Hatta ta'lam, cari tuan-tuan bukan sekadar biasa, tapi cari itu hatta ta'lam sehingga betul-betul kita faham. Itu makna kenal. Kenal dengan makna kita faham, kita nampak di hati kita, kemudian kita pegang. Tu kita dah cerita dulu di awal kuliah kita panggil langkah untuk kenal Tuhan ada 4. Bermula belajar yang pertama, last kali i'tiqad, pegang. Jadi pegang tu dipanggil langkah yang terakhir. Langkah pertama dia mula dengan belajar. Belajar dia panggil jalan untuk kenal Allah melalui kasbi, usaha. Ada dua cara. Cara yang keduanya melalui dia panggil ladunni, tak perlu belajar. Allah anugerah campak kepada dia, boleh faham tentang ketuhanan tanpa perlu kepada belajar. Tu kita tak ada lah tuan-puan, jaranglah ladunni ni. Kalau ladunni Tok Bomo adalah. Banyaknya Tok Bomo mimpi. Allah bagi ilmu dalam mimpi. Tiba-tiba tak belajar mana-mana boleh jadi bomo. Tu banyak jadi bomo tu. Bomo dengan jin. Bomo dengan jin. Saya tak boleh ceritalah jin ni, dia jadi panjang pula. Sebab dunia kita dunia jin. Maksudnya orang panggil biasa dalam dunia jin. Jadi tak boleh cerita. Ketua Parti saya punya posting terbaru saya ada bertemu dengan hamba Allah ni, kawan saya juga, dia ada sakit lah. Tapi saya tak bomo, saya bukan bomo. Dia just sharing saja. Just sharing saja. Tiba-tiba lembaga boleh muncul di sebelah kiri, sebelah kanan saya. Saya pun tak perasan lah. Sebab dia tu sakit lama, hampir 20 tahun sakit. Macam-macam dia bomo. Pergi dia sihir, kena sihir. Tu bahaya. Jin ni jangan main-main tuan-puan. Jangan berkawan dengan dia. 20 tahun sakit, hampir bercerai. Dia cerita tu dah lama tak jumpa dengan saya, dia classmate saya lah. Sehingga dia panggil nasib tak baik sehingga bercerai. Bina dia punya kawan, classmate kami di menikah tu, dua-dua saya kenal lah, buat dua-dua classmate dengan perempuan dia tu, dua-dua sekampung pula tu, sekelas lagi, sekampung lagi. Jadi kita pun nak tahulah kenapa bercerai kan. Ada ceritalah sehingga bercerai. Lepas bercerai tu elok. Jin dia tu je punca dia. Bercerai tak ada masalah apa, tak sakit dah bercerai. Belum tak bercerai tu sakit macam-macam lah. Bini sakit, laki pun tengok bini pun tak. Dia macam-macam penyakit. Baik, kita terus tuan-tuan, jangan sembang pasal dia. Jadi kita pertama kita nak cerita balik tentang pembahagian. Kita nak tahu dulu sebelum pembahagian ni tuan-tuan, pembahagian akal ini kita kena tahu konsep dia dulu. Peranan akal. Kita nak tahu peranan akal. Baik. Sebab kita kena tahu peranan akal ini, baru mudah kita nak faham sekejap lagi. Ada 3. Wujub ataupun wajib, mustahil, harus. Dia konsep dianya, kita nak kenal Allah Ta'ala ni. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata kenal wajib
Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah perintah supaya kenal dia, supaya tahu tentang maklumat tentang diri Tuhan ataupun maklumat tentang sifat Tuhan. Baik, ini statement umum. Maka kita ni nak tahu cara mengenal Allah. Nak belajar macam mana, kita tahu dah yang kata fa'lam itu fatlubul ilma hatta ta'lam. Hendaklah kamu belajar sehingga kamu tahu, kamu faham, kamu nampak dan hati. Apabila kamu nampak dan hati, kamu faham, kamu pegang. Pegang apa dia? Benda yang kamu faham itu. Maka kita nak tahu benda itu, tuan-puan. Benda itu dipanggil dalam bahasa akademik dipanggil metodologi mengenal Tuhan. Ini tempat beza dengan Ahli Sunnah dan juga Wahabi dan juga Syiah dan juga Mu'tazilah. Apabila kita tahu metodologi Ahli Sunnah, kita tidak akan terkeliru dengan firqah-firqah lain. Tak akan terkeliru dengan firqah Wahabi, firqah Syiah, lagilah kita kenal mudah. Ataupun Mu'tazilah yang hampir. Dia hampirnya Wahabi, Mu'tazilah. Adapun Syiah mudah. Jadi metodologi kita mengenal Tuhan ini melalui, ini peran dia ada kaitan dengan akal. Sebab tu kita sebut di awal tadi, kenapa perlu belajar hukum akal. Kerana konsep metodologi mengenal Tuhan, pendekatan mengenal Tuhan melalui hukum zat dan hukum sifat yang ada pada Allah. Hukum saja. Adapun nak mengenal real, nak mengenal diri Tuhan, tak mampu. Nak mengenal diri sifat yang ada pada diri, tak mampu. Qudrah, kita bukan nak mengenal qudrah, tuan-puan. Wujud, kidan, baqa sampai kalan, kita bukan nak mengenal diri wujud. Kita bukan nak mengenal diri baqa. Kita bukan nak mengenal diri sami', diri sama', diri basar, diri kalam. Tidak. Tapi kita nak mengenal hukum yang ada, hukum sifat, hukum ciri yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum itulah yang akan diputuskan oleh akal kita. Apa akal nak hukum tentang sifat yang ada pada qudrah? Maka kita kata mesti Allah bersifat dengan sifat yang bernama qudrah. Qudrah itu bukan sifat, hanya nama dia saja. Adapun sifat dia tak mampu kita nak tengok, tak mampu kita nak rasa, kerana dia berada di diri Tuhan, bukan berada di bibir mulut kita, bukan berada di dalam lambaran kitab. Tidak. Baik. Kita terus kepada pembahagian. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan hukum akal itu 3 perkara. Hukum akal itu 3 perkara, iaitu wajib pada akal, yang kedua mustahil pada akal, yang ketiga harus pada akal. InsyaAllah malam ni, tuan-puan, kita akan bincang 2 dulu. Masa kita tak sempat, iaitu kita akan bincang wajib pada akal, atau kalau sempat kita akan bincang mustahil pada akal. Baik, sebelum tu, tuan-puan, untuk lebih kita nak bagi kerangka dalam minda kita, kerangka ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini, kalau kita belajar kombinasi di antara tauhid dan tasawuf, apa beza? Ini kita kena tahu supaya target kita tu capai. Okey, maqam tauhid, ilmu yang sedang kita belajar ini, dia panggil maklumat atau pengetahuan tentang sifat ketuhanan yang ada pada Tuhan. Kerana metodologi kita nak kenal Tuhan melalui sifat atau melalui ciri yang ada pada Allah. Maksud melalui ciri ini, melalui hukum sifat yang ada pada Allah. Macam mana hukum? Apa kamu nak hukum tentang Allah bersifat dengan sifat basar, maka kita kata mesti Allah mempunyai sifat yang bernama basar. Itu cara kita nak decide hukum. Simple sahaja. Mesti sahaja. Tapi nak bubuh ni mesti nampak. Tak boleh follow. Hak dalam kitab tak boleh follow guru, tak boleh. Dia mesti nampak yang kata basar itu apa dia. Pitah lalu. Jadi nampak ni tu maqam yang pertama, level pertama, kita berada pada level pertama, iaitu level mencari maklumat ilmu tentang ciri yang ada pada Tuhan. Maksud apa? Maksud kita nampak, kita faham tu nampak di hati.
Kita nampak di hati tentang satu-satu sifat. Sebab tu apabila kita masuk sifat 13 ni tuan-puan, kita akan bincang satu per satu. Bincang bukan terjemah tapi makna. Apa makna ada, apa makna baqa, apa makna qiyamuhu bi nafsih. Kenapa kita nak bincang makna? Kerana makna itulah tempat kita nak pegang, yang kita nak faham. Kepahaman dalam hati maksud kita nampak di hati kita. Jadi maqam tauhid, ilmu tauhid inilah ilmu untuk kita nampak, faham di hati kita tentang ciri yang ada pada Allah. Kita tahu tak yang sekarang ini Tuhan nampak? Ya, tahu. Tahu tak Tuhan dengar? Tuhan dengar diri kita. Tuhan dengar warna yang ada pada kita. Bukan Tuhan dengar suara saja. Kita akan belajar. Dia punya peranan, tugas pendengar Tuhan. Bukan macam kita. Kita duk ukur dengan kita. Kita ni dengar suara saja. Tak ada suara, tak dengar. Sebab tu tuan-tuan tak dengar badan saya. Kita tanya kawan, mu dengar tak tubuh aku? Aku bau. Bukan bau, dengar. Dengar tak? Bau. Dia jawab kau lain. Bau tu sebab itu bau. Bau badan. Sebab bau ni dia connect dengan fungsi. Setiap orang panggil panca indera, dia ada fungsi dia. Begitu juga dengan sifat Tuhan, dia ada fungsi dia. Ada 7 sifat yang ada fungsi. Kita akan bincang. Jadi sekarang ni kita tahu tak Tuhan sedang mendengar badan kita? Ya. Kita tahu, kita faham Tuhan sedang mendengar badan kita walaupun suara tak bercakap. Karena pendengar Tuhan, dia tidak takluk kepada suara saja. Dia tidak berfungsi kepada suara saja, tetapi kepada semua benda yang wujudi, benda yang ada. Karena badan kita jenis wujudi, jenis ada, maka Tuhan akan nampak dan Tuhan akan dengar. Tuhan akan dengar warna. Tuhan akan dengar suara kita. Kenapa? Kerana suara kita jenis ada, badan kita jenis ada, warna kita jenis ada. Semuanya Tuhan. Kita tahu ke tidak? Ya, kita tahu. Maka pengetahuan itu dipanggil ilmu tauhid. Dia mengetahui, dia tahu. Dia tahu Allah sedang melihat diri dia. Tetapi makan yang kedua kita belum ada. Apa dia makan yang kedua? Level yang kedua ini dia panggil level feeling. Kita rasa. Belum rasa. Kenapa? Kerana level yang kedua kita kena naik satu ilmu lagi yang nama dia tasawuf. Orang yang tak tahu level tuan-puan, dia terus nak skip ilmu tauhid, dia nak terus naik ilmu tasawuf. Dia tidak akan dapat perasaan diri dia, Allah melihat dia. Gerum, dia tak akan rasa gerum kepada Allah. Dia tak rasa takut, gerun, malu. Kenapa? Kerana dia belum mantap pengetahuan tentang ketuhanan. Belum hampir kenal dengan Allah Ta'ala. Walaupun kenal tapi sepitah lalu. Maka orang yang kenal tak berapa rapat, hampir tak apa banyak pengenalan, maka perasaan masih jauh. Belum kita rasa Allah Ta'ala sedang melihat perasaan. Bukan tahu, lain. Tahu, tanya, mu tahu tak? Tahu. Rasa tak? Tak rasa. Macam ada kat ni ustaz tak apa, dah boh dah tu. Apa nama tu? CCTV. Kita apabila kita nampak CCTV, kita tahu. Apabila tahu CCTV, terus kena perasaan. Kontrol, takut orang tengok, kontrol macho dia. Tak ada lah orang panggil buat. Dia akan, sebab apa dia kontrol tingkah laku dia depan CCTV? Dia rasa malu nak buat tak ketahuan. Kenapa? Kerana perasaan dia takut orang tengok. Nanti pengerusi surau dia boleh cek balik. Dia perasaan begitu. Kenapa? Kerana dia tahu tentang maklumat CCTV yang ada kiri, kanan, depan, belakang. Maka nak naik level perasaan takut tuan-puan, dia kena ambil ilmu tasawuf. Baik, kita terus kepada wujud. Malam ni kita bagi satu saja, iaitu wujud. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Pembahagian hukum akal terbahagi kepada 3. Yang pertamanya wajib dan pengenalan ataupun ta'rif wajib pada akal itu, iaitu baran diri, baran yang difikirkan dengan akal tentu sungguh. Kita ambil dulu tuan-puan, baca dulu ibarat dia, kemudian kita buat kita punya intipati ataupun
kesimpulan. Yang kita nak pegang adalah kesimpulan. Baran ini diri perkara yang difikir dengan akal. Akal memikirkan tentu sungguh ia baran. Kenapa dia tentu sungguh? Dia menentukan dengan sungguh. Maka sungguh tu dipanggil rukun akal. Kerana baran, benda itu sungguh dirinya. Benda itu sungguh dirinya. Mana contoh? Seperti ada Allah Ta'ala. Jadi ada itu sungguh. Maka apabila kita fikir dengan akal kita, tentulah kita memutuskan dengan akal akan sungguh. Sungguh tu dia akan decide dengan akal. Kerana apa? Kerana adanya Allah Ta'ala itu sungguh dan umpamanya. Dan contoh-contoh lain. Dia bagi satu contoh. Adanya Allah Ta'ala ini sungguh. Jadi mesti sungguh. Kerana adanya Allah Ta'ala sungguh dan umpamanya. Daripada umpama tu, daripada ini bayan kepada contoh tu, umpamanya ini dan lain-lainnya, segala perkara yang wajib pada akal. Baik, settle. Jadi kesimpulan tuan-puan, malam ni kita belajar pembahagian hukum akal satu dulu, iaitu wajib bagi akal. Yang kedua mustahil, insya-Allah bulan depan. Dan yang ketiganya jaizat, harus bulan depan. Baik. Pertamanya wajib bagi akal. Akal nak memutuskan wajib. Apa dia wajib? Dalam bahasa kita. Ibarat kita dia agak nampak payah kerana dia bahasa lama. Wajib ini dalam bahasa Arab. Kalaulah kita terjemah kepada bahasa kita. Jadi ini pun konsep pengajian lama ni tuan-puan, dia agak detail. Kita kena beza di antara terjemah, di antara makna. Terjemah dengan makna berbeza ataupun erti. Kalau kita tak tahu konsep ini, menyebabkan kita perasan, kita sangkakan makna itu adalah terjemah. Sebenarnya kita baru terjemah, tapi dia perasan makna. Contoh tuan-puan, contoh ini Arab panggil ma'un. Ma'un. Jadi terjemah daripada ma'um itu air. Ma'um terjemah air. Bukan makna. Kita je biasa duk guna makna lain. Ini konsep pengajian yang detail supaya kita tak berlaku kesilapan. Kadang-kadang dia baru terjemah tapi dia sangkakan makna. Terjemah ni apa tuan-puan? Terjemah ini ialah pengalihan dia panggil alih bahasa. Daripada Arab panggil ma'un, maka alih bahasa kepada Melayu dia panggil air. Ma itu apa dia? Air. Makna, makna ini diri. Makna ni kan Arab. Orang Melayu ni dia terlampau Arab sehingga dia tak tahu nak terjemah makna. Kalau tanyalah tuan-tuan, tanya orang kampung, makna apa? Makna dia kata. Dia tak boleh terjemah. Sedangkan makna Arab, tu orang Melayu kita hebat bahasa Arab dia. Terjemah tu bahasa Arab. Terjemah tu bahasa Arab, tarjim. Orang kita ni dia tidak ada bahasa. Terjemah tu alih bahasa. Tapi orang kita kalau terjemah, dia tak akan cakap alih bahasa kepada Melayu sikit, dia tak ada. Dia akan guna bahasa Arab. Sebab itulah kata guru saya ni asal dia tak boleh cakap Melayu. Syekh Sa'ad Al-Maghlul, dia orang Mesir. Dia datang Malaysia ni lama, baru-baru datang Malaysia ni dia tak boleh cakap. Tak boleh cakap Arab. Tapi dia kata, saya puja orang Melayu ni, hebat orang Melayu ni. Dia kata, rupanya orang Melayu ni dia pandai cakap Arab. Dia cakap Arab. Sehingga dia tahu apabila dia boleh cakap Melayu, dia nak suruh terjemah, orang Melayu tak boleh terjemah. Itu bahasa hebat. Orang Kelantan lagi ya. Orang Kelantan buah tu kan, tufahun. Orang Kelantan orang ni dia panggil apple dah. Orang ni hebat dah sekarang ni. Orang dulu, orang lama Kelantan kalau tufah apple dia panggil topoh. Topoh tu mana tufahun. Cakap Arab tapi di selain dia lah. Topoh. Dia kata buah ni buah topoh. Saya dulu kecil-kecil tu, mak saya panggil buah topoh. Saya pun heran, buah topoh apa dia? Rupanya apple tu lah. Tufahun. Cakap Arab.
Jadi makna tu lain tuan-puan. Apa makna? Makna ni ma'uniya minal lafzi, tu makna. Ma'uniya minal lafzi, perkara yang dikehendaki dengan lafaz yang kamu sebut. Kamu sebut air, apa yang kamu nak? Kamu nak dengan diri warna putih ni. Benda yang warna putih ni panggil makna. Makna apa? Makna air. Tetapi ismum dia, nama dia ialah air, mudah nak panggil. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Nabi Adam AS diajar oleh Allah Taala tentang nama-nama semua benda yang ada di atas dunia. Ini periuk, ini apa nama, ini sudu, ini gelas, ini air, semua diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam AS. Itu perbezaan dia, ilmu yang ada pada Nabi Adam dengan ilmu yang ada pada malaikat. Ya. Sebab itulah kita belajar tuan-tuan konsep cara lama, dia akan bezakan antara ismum dengan musamma. Ismum nama air, musamma ni diri dia, diri air. Maka diri air ni benda yang kita nampak. Begitu juga wajib dengan apa nama ini, mustahil. Yang kita nak bincang malam ni tuan-puan, oleh kerana masa kita dah cukup, maka saya sebut, kita akan sambung bulan depan. Saya sebut sepitas lalu saja sebagai panggil permulaan sebelum kita sebut sekali lagi bulan depan. Jadi wujub ini kita nak ambil kesimpulan yang tadi panjang, kita tak faham. Apabila sebut wajib tuan-puan, wajib pada akal. Jadi apa akal nak putuskan? Dengan makna apa wajib? Wajib ini bahasa Arab, bahasa Melayu dia panggil mesti. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, wajib ni bahasa Arab, dengan makna bahasa kita ialah mesti. Tapi bukan makna mesti terjemuh. Mesti itu terjemuh. Alih bahasa daripada wajibun ataupun wujubun, dia nak wujub. Wajibun tu dia panggil muta'alaq kepada wujub. Wujubun itu mesti. Mesti apa? Mesti ada perkara yang ada, dan mesti sungguh perkara yang sungguh. Ini teori pertama. Dia ada dua teori, kita akan bincang akan datang. Mustahil satu teori, wujub satu teori. Saya panggil sifir. Jadi kaedah pengajian kita namakan sifir rukun akal. Ada 3 sifir rukun akal. Malam ni sifir pertama apa dia? Sifir pertama ni mesti. Wujub tu tuan-puan terjemah dia mesti. Apa makna mesti? Mesti ni ialah tetap, tak berpindah. Tu bahasa asal. Bahasa kita panggil tetap je lah. Mesti ni apa? Mesti ni tetap, tak berpindah. Maksud tak akan tukar kepada keputusan lain. Itu dah wajib, mesti ada. Aku tak akan kata dah selain daripada mesti, selain daripada benda ni. Tu dia panggil mesti dengan makna tetap. Baik, apa sifir tuan-puan? Sifir kita malam ni, apabila kita kata wajib bagi akal, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Inilah ayat-ayat yang digunakan dalam kitab Tauhid. Wajib bagi Allah Ta'ala mempunyai sifat kesempurnaan ada pada Allah. Apa makna wajib? Dengan makna sifir yang pertama malam ni, iaitu mesti ada tiap-tiap perkara yang ada. Mesti itu apa? Mesti itulah akal kita decide. Mesti ada perkara yang ada. Perkara yang ada itu dipanggil wajibun. Tapi tuan-puan tak faham pun tak apalah. Sebab ini dia dalam kitab dia gunakan wajib. Tapi sebenar hukum akal bukan wajib. Hukum akal ialah wujubun wajibatun ataupun wujubun wajibun. Tapi pendetilan kita cerita sebenar dia nak kepada wujub bukan wajib. Tapi bahasa mudah kita panggil wajib bagi akal dengan makna mesti. Mesti apa? Mesti tiap-tiap perkara, mesti ada tiap-tiap perkara yang ada. Ada satu lagi. Dan mesti sungguh tiap-tiap perkara sungguh. Kita bagi 2. Kenapa? Kerana kita akan bincang akan datang. Untuk kita nak faham secara simple, tuan-tuan faham satu cukup. Mesti ada ataupun mesti saja. Mesti ada perkara yang ada. Mesti ada sifat Allah nama Qudrah. Mesti ada sifat Allah nama Kalam. Mesti ada sifat Allah nama Basar. Mesti ada sifat Allah nama Sama. Mesti ada perkara yang ada. Perkara ada tu kena pada sifat Allah. Mesti itu, mesti akal kita decide. Kalau akal tak kata mesti pun tetap sifat Allah ada. Itu dipanggil akal mengiyakan, memutuskan mengikut reality. Satu lagi, atau ni dia panggil pendetilan, dia detail lagi, iaitu mesti sungguh.
perkara yang sungguh. InsyaAllah akan datang tuan-puan, kita akan ulang sekali lagi sifir ini, dah bagi contoh. Malam ni tak sempat bagi contoh, dan kita nak bezakan untuk nak lebih clear kita, sebab praktikal penggunaan bahasa kita guna sungguh dengan ada ni. Cuma dari segi orang panggil, dari segi akademik, dari segi makna sebenarnya kita dah hilang. Kita akan guna tuan-puan sungguh, mu nak pergi sungguh tak? Cantik sungguh tak? Kita tengok orang perempuan nak meminan, contohlah nak meminan, pergi tengok comel tak? Comel. Sungguh tak? Sungguh. Kenapa kita guna sungguh? Kita tak kata ada tak cantik? Tak ada. Kita tak guna ada. Sebab tu teori sifir kita tadi ada dua. Mesti ada perkara ada, mesti sungguh perkara sungguh. Ini kita akan bincang akan datang. Kenapa lahir dua sifir? Dari segi penggunaan kita dah selalu guna. InsyaAllah akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.